Najib bersumpah lagi. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak melafazkan sumpah mubahalah di Masjid Kampung Baru malam Ahad lalu. Sumpah itu dilakukan beliau menjelang prosiding rayuan akhir penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd Selasa ini di Mahkamah Persekutuan. Menurut laporan media, lafaz sumpah mengandungi 4 kenyataan. Pertama, aku tidak pernah pada bila-bila masa mengetahui secara khusus atau sebaliknya bahawa dana sebanyak 42 juta itu datangnya daripada syarikat SRC secara langsung atau tidak langsung. Kedua, aku tidak pernah menerbitkan atau bersetuju untuk mewujudkan syarikat SRC untuk tujuan merangkup apa-apa dana SRC bagi tujuan kegunaan pribadiku ataupun kegunaan keluargaku. Ketiga, aku tidak pernah mengarahkan mana-mana anggota pengarah atau mana-mana pegawai SRC untuk menyelewengkan apa-apa dana syarikat SRC ke dalam akaun bank aku untuk apa-apa tujuan pun. Keempat, aku tidak pernah terlibat di dalam mesyuarat kabinet untuk meluluskan jaminan-jaminan kerajaan bagi pinjaman KWAP KWAP sebanyak RM4 bilion kepada syarikat SRC untuk tujuan aku mendapatkan habuan haram sebanyak 42 juta tersebut. Jumaat lalu, pendakwa ad hoc V. Sitambaram berkata sebuah affidavit telah difailkan pada 23 Februari 2016 dalam saman sivil Najib terhadap bekas Presiden MCA Datuk Seri Dr. Ling Leong Sik. Menurut Sitambaram, Najib telah mengesahkan affidavit itu dan mengakui beliau tahu dana RM42 juta yang masuk ke akaun bank pribadinya datang dari SRC International, bekas Menteri Pengangkutan. Leong Sik dilaporkan berkata pada majlis yang diadakan di College Universiti Tunku Abdul Rahman pada 3 Oktober 2015 bahawa Najib mengambil wang rakyat dan memasukkannya ke dalam akaunnya. Najib menarik balik saman itu pada 22 Mei 2018. Sitambaram berkata pembelaan Najib dalam kes ini adalah beliau tidak tahu sumber dana tersebut. Ini adalah pembohongan yang sengaja kerana beliau dalam affidavitnya mengesahkan pengetahuannya bahawa RM42 juta itu datang dari SRC International dan memasuki akaun banknya. Di sisi undang-undang, ini dikira pengakuan bertulis yang mencabar kepentingannya sendiri, katanya. Pada 28 Julai 2020, Najib disabitkan dengan 7 tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah membabitkan dana SRC berjumlah RM42 juta oleh Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta. Sabitan itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember tahun lepas. Panel 3 hakim diketuai Datuk Abdul Karim Abdul Jalil bersama Datuk Hazzanah Mihat dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira. 11 suara bersetuju dengan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa perayun Najib adalah pengarah bayangan SRC International. Beliau melantik pengarah lain dalam syarikat itu dan menandatangani surat pelantikan. Maka disebabkan itu, semua pengarah mematuhi arahan Najib di mana tiada bukti menunjukkan bahawa mereka tidak mematuhi keputusan berkenaan, kata Abdul Karim. Hari ini, perbicaraan diteruskan di hadapan panel yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat. Hakim lain yang bersidang termasuk Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim serta Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nalini Patmanathan, Datuk Mary Lim dan Datuk Zabidin Muhammad Diah. Dalam bahasa mudah, bukti yang muncul di mahkamah menunjukkan Najib tahu wang sebanyak RM42 juta yang masuk ke dalam akaunnya itu berasal daripada SRC International. Beliau juga menguasai pengurusan SRC International sama ada daripada segi kewangan maupun sumber manusianya. Ketika itu Najib Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan Penasihat Emeritus SRC International bukannya tunggul bernyawa. Jika 4 hakim yang mendapati Najib bersalah itu berada di pihak yang benar, bekas Perdana Menteri itu bukan hanya membohongi mahkamah tetapi membohongi Allah Subhanahu Wa Taala apabila bersumpah mubahalah baru-baru ini. Jangan ada pula yang membuat cerita karut orang bukan Islam mahu menjatuhkan Melayu Islam. Daripada 9 hakim yang bersidang dalam kes penyelewengan Najib ini, hanya 2 hakim yang bukan Islam.
Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.